Okay, saya cuba tutup dahulu kebanyakan kat sini. Okay, katalah saya nak groupkan contoh saya nak groupkan background image. Sekejap, kita tengok saya nak groupkan apa ni. Saya nak groupkan saya punya contohnya monitor. Mana monitor? Monitor ni ada monitor 1 dan monitor 2. Katalah saya nak groupkan monitor 1 dan monitor 2 sekali ni. Kita boleh tekan alternate lah. Tekan control. Tekan monitor 2, monitor 1, tekan control. Kemudian right click je dan kita boleh tekan kat sini group selected items. Dan kita bagi nama. Contohnya sini adalah monitor laptop contoh. So saya dah group dua-dua ni. Bila saya tekan dekat sini dia boleh dia dah already group kat sini. Contoh ni kan. Saya buka dua-dua ni. So kalau saya tekan off kat sini dia akan off dua-dua lah. Dia akan mewakili group. Kita boleh buat group untuk kita control beberapa yang dekat skrin kita ni, kita nak off serentak kan, contoh. Ataupun lagi ada QR code dan juga contohnya saya punya website tadi kan. Saya nak groupkan dia. QR code dan juga website tadi. Katalah QR code ni dan juga website ni saya nak groupkan. Saya boleh tekan, sama ada kita tekan control ataupun kalau kita tekan shift pun boleh. Dia akan select dua-dua, kita right click dan kita tekan group selected items. Dan katalah ini untuk iklan. Ataupun kita kata CTA lah, call to action. Kononnya saya nak buat ni sebagai call to action kan. So senang, macam contoh saya tengah recording. Contoh macam saya tengah recording, kemudian saya nak cakap tuan-tuan perempuan boleh pergi ke website kami dan boleh buat pembayaran menggunakan QR code seperti berikut contohnya. So saya boleh on dan off dia serentak lah macam ni kan contoh. Kita boleh on dan off dia serentak bila kita buat group. So ni untuk grouping. Lepas tu apa lagi yang kita boleh buat ialah transition kat sini. Transition kita boleh try transition macam ni adalah transition slide. Cuba tukar kepada transition lain. Contohnya swipe. So masukkan nama dia, contohnya swipe. Kita boleh tengok macam mana preview transition tu. Dia akan jadi swipe macam ni. Ataupun kita nak ke kanan ke, tekan contoh kan. Ni untuk transition. Tapi yang ni lebih kepada streaming nantilah. Yang dikongsikan untuk streaming nanti. Ni yang belah kanan ni untuk transition. Kemudian sebelah kiri ni ada scene. Name lah, katalah ini adalah saya boleh buat satu lah contoh kan. Saya boleh tambah scene baru, contohnya test 2 kat sini. So test 2 ni, scene baru ni dia kosong lah. Dia kosong lagi kan. Saya nak pergi balik yang saya dah buat sebelum ni, saya boleh pergi dekat test 1 balik. Test 2 ni kita boleh start barulah, kita nak buat next punya recording ke, kita sebenarnya saya nak buat recording memasak contoh kan. Ni yang lain pula. So saya boleh tambah kat sini lah. Macam tadi lah, macam kita buat tadi kan. Test 1 ni ada kat sini, masih ada kat sini.
Dan kita juga boleh duplicate dia. Duplicate. Contohnya saya nak duplicate, saya akan duplicate. Katalah test 1.2 contoh kan. Okay, so dia samalah dengan test 1 tadi. Dan kita boleh pergi daripada scene ke scene lah. Dan dia akan ikut transition yang macam kita pilih ni. Contoh macam ni kan. Okay, test 1, pergi test 2. Contoh daripada test 1 saya pergi test 1.2 kan. Nampak dia ada transition bergerak macam tu kan. Okay, so saya nak letak dia kat atas contohnya. Okay, scene pertama, saya nak pergi ke scene kedua. Okay, so dia transition macam ni. Saya boleh tukar dia punya transition kat sini. Katalah saya nak buat slide kat sini contoh kan. Okay, preview macam ni. Katalah up. Okay, up, tengok up, preview, naik ke atas kan. Okay, tengok jadi tak? Dia akan transition dia macam tu. Macam kita nak bertukar daripada satu scene kepada satu scene lah. Okay. Dan kita tambah balik dekat source ni, apa yang kita nak masukkan. Alright. Okay, itu lagi antara yang menarik kat sini. Kemudian lagi satu, kita boleh buat save profile. Kita boleh yang ni profile kan, kita boleh pilih profile ni, kita boleh save setting tu lah. Contoh macam saya nak buat satu profile baru, katalah ini katalah memasak contoh lah kan. Ataupun Haris P1 contohnya. So kita boleh tukar antara profile tu lah. Dia dah ada save setting siap-siap ikut profile kita tu. So kita boleh buat beberapa profile lah, kita boleh save. Untitled contohnya, OBS class dan sebagainya. Kita ada soalan macam mana nak buat grouping tadi. Nak buat grouping, kita boleh buat grouping contohnya contohnya saya nak keluarkan dua benda tu serentak kan, ataupun saya nak tutup dia serentak macam ni contoh kan. Ini saya nak buka website dengan saya punya QR code ni serentak. So saya boleh pergi dekat sini. Saya pilih apa yang saya nak groupkan dia. Contoh kita nak groupkan dua source yang berbeza kan. Contoh website dengan QR code. Saya boleh klik dua-dua ni. Saya tekan yang satu, kemudian saya boleh tekan control dan saya tekan satu lagi. Ataupun kalau kita macam nak pilih banyak, kita boleh tekan shift lah. Contoh sini sampai bawah kan, tekan shift. Dia akan highlight semua bawah tu. Dan kita tekan right click dia, ada dekat sini, group. Kita boleh groupkan dia. Group selected item dan kita bagi nama group tu. Contohnya ini untuk kita katalah last babak. Ni contoh lah kan, last babak. So saya nak yang ni semua katalah kita on. Saya off dulu kan. Kemudian bila saya nak on sekaligus, saya tekan ni, dia akan on semua lah. Macam tu. So kita boleh groupkan dia kat sini. Itu untuk grouping. So saya bagi masa dalam 5 minit untuk try buat grouping ni. Kemudian boleh cuba untuk scene ni. Kita boleh tambah scene dekat sini. Scene 1, scene 2. Setiap scene tu ada dia punya source yang berbeza lah. Kita boleh masukkan source berbeza. Senang untuk kita control kan. Kemudian kita boleh buat transition kat sini. Antara scene ke scene tu kita boleh set transition lah. Macam mana dia punya style transition tu. Preview transition. Ikut macam mana kita nak kan. Boleh try. Saya bagi masa dalam 5 minit untuk try play around.
Okey, kalau ada soalan, boleh bertanya soalan lah. Kat chat ke, nak buka mic tanya ke. Okey, setakat ni okey tak? Rasanya boleh tak nak buat recording sendiri selepas ni? Boleh tak nak buat recording sendiri? Kalau boleh, cuba tulis boleh dekat chat. Okay, rasanya boleh tak untuk buat recording sendiri lah lepas ni kan? Nak buat lecture ke, nak record video ke. Okay, kalau boleh cuba tulis boleh dekat chat. Boleh tak? Boleh ke tak? Macam tak ada orang boleh je ni. Risau juga ni. InsyaAllah boleh. Okay, lagi-lagi. Boleh tak kita nak buat recording sendiri? Seorang je boleh? Yang lain? Boleh tak? Okay, insyaAllah boleh. Okay, Puan Siti, Cik Ar boleh. Okay, lagi-lagi? Boleh ke? Tak susah sangat kan sebenarnya? Puan Azani boleh. Okay, sebenarnya tak susah pun. Kan kita dah tahu dia punya step by step tu. Okay, boleh lah kita nak buat recording kan. Okay, lagi-lagi. Baru berapa orang ni? 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang cakap boleh. Ada 40 lebih ni. Okay. Kalau 4 orang je boleh, risau juga saya ni. Okay, Puan Zarina boleh. Okay, Puan Nurul Amirah boleh. InsyaAllah. Chong boleh. Okay, lagi-lagi. Okay, Tom Matthew boleh. Okay, lagi-lagi. Sebelum kita pergi kepada part seterusnya lah untuk streaming kan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang kata boleh. Okay, yang lain? Boleh tak? 8 orang ni kata boleh ni. Risau saya ni. Okay, tu tulis boleh dekat chat. Kalau dah rasa lepas ni dah boleh buat recording lah untuk OBS kan. Okay, jadi basic OBS tu dah ada lah kan. Okay, lagi siapa lagi ada di sini? Kalau tak boleh cuba tulis tak boleh. Okay, Tuan Esmet boleh. Okay, lagi. Puan Nur Waziratul boleh, Puan Fajrul boleh. Kalau tak boleh cuba tulis tak boleh kat chat. Okay, Tuan Syairazi boleh. Yang pentingnya ialah semua dapat menggunakan OBS lah lepas ni. Okay, lagi. Ada masa 1 minit lebih lagi, boleh test. Okay, Tuan Syairazi. Okay, lagi yang lain? Yang mana yang tak pernah memberi respon? Okay, ada soalan ke? Okay, yang mana yang belum pernah memberi respon di chat? Kalau dapat, lepas ni dapatlah buat kalau lepas ni dapatlah nak buat record. Coding di punya feedback adalah sebagai trainer kan, kita nak tahulah kita punya peserta ni boleh follow. Okey, siap audio lagi. Okey, dah habis 5 minit. Okey, so itu perkongsian saya untuk pagi tadi lah untuk asas-asas OBS,
pengenalan kan. InsyaAllah lah selepas ni kita semua dapat menggunakan OBS lah. At least untuk kita buat recording kan. Okay, so untuk sesi seterusnya kita akan pergi untuk streaming di OBS. Okay, jadi saya nak pass kepada Cik Carol pula lah. Okay, silakan Carol. Salam. Ya. So, saya akan teruskan dengan macam mana kita nak semua dengar suara saya? Kita dengar lagi suara saya? Suara macam agak jauh sikit. Tak jauh. Sekarang dengar tak? Tak test. Semua dengar suara saya sekarang? Boleh saya teruskan? Boleh kot. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Khairul. Kita macam kita hari kata tadi, yang mana kita tengok daripada prediksi tadi, kita ada yang perlukan untuk live for Facebook, ada yang nak live untuk YouTube, dan ada sebenarnya yang perlukan live untuk Shopee yang. Okay, so bagi saya akan teruskan kepada Facebook yang utama, iaitu live yang utama iaitu Facebook dan YouTube. So bagi yang Shopee nanti kita seperti macam mana yang dia hari kita jadi. Shopee dia ada dia punya pro and cons dia. So yang mana Shopee as a seller sahaja yang boleh live. So kalau macam saya menggunakan akaun Shopee yang as a user. So user tak ada part untuk live streaming. So yang mana di mana kepada yang seller Shopee yang ada untuk yang ada account dan ada barang produk untuk orang untuk orang release dan ke dalam akaun Shopee tu, anda boleh pergi dekat Shopee Center kalau buka dekat web lah, kalau buka dekat web Shopee dia ada dekat seller center. Dekat seller center tu nanti dia akan minta untuk anda masukkan detail-detail yang untuk yang untuk diprintkan. So adalah dia punya beberapa form yang nak kena isi sebelum akaun anda di live kan. Okey, itu untuk Shopee lah. So yang mana tu boleh keep contact dalam group. Kalau kita ada yang beberapa yang boleh saya explain kan, boleh explain. So ini adalah saya bagi tahu lebih kepada OBS punya pengenalan kepada kami. Okey. Sebelum tu saya nak tanya kalau yang mana masih berada dengan kami sekarang, sebelum ni pula seperti mana hari 3 ni, macam mana penggunaan OBS ni, kira ramai yang dah kira lebih memahami ataupun ada yang kurang memahami.
Suara saya tak jelas sangat ke? Dia bunyi macam jauh sikit kan? Jauh eh? Macam jauh sikit. Boleh dengar lah, tapi dia macam suara bass. Oh, suara bass eh? Okay. Okay. Sebab PC ni macam mana apa? Ada seorang yang cakap diam pasal AUX tadi kan. So macam PC saya AUX saya dia fokus on kamera punya audio lah. So kamera agak 2 kaki daripada saya. So dia nak catch suara saya directly tu, dia agak tenggelam sikit lah. Mungkin macam apa yang nak cakap lah. Tapi saya cuba kuatkan suara saya. Saya cuba dekatkan suara saya dengan PC lah. Okay. Untuk pengenalan streaming ni kita perlukan dua platform ataupun dua rangkaian yang kita perlu connectkan di antara OBS dengan satu lagi platform seperti YouTube ataupun Facebook ataupun beberapa yang kita perlukan, ada yang memerlukan stream untuk live. Okay. Sekarang ni macam mana Dr. Haris ada bagi tahu tadi, kita ada scene dan source. Scene adalah yang mana kita perlukan kita punya jalan cerita, dan source adalah isi adalah jalan cerita. Seperti mana kita tahu, seperti mana yang kita tengok dekat TV, kita ada episod by episod kan. So scene ni kira antara episod lah nak dikatakan. Ada sesetengah streamer yang menggunakan scene lebih daripada source, dan ada sesetengah streamer yang menggunakan source yang lebih daripada scene. So tuan-tuan dan puan boleh tengok creativity. Sebenarnya OBS ni depends on creativity kita. So kalau kita lebih kepada episod, macam mana Encik Hari cakap, episod dan kita punya input. So ni saya lebihkan kepada input lah. So, sebab apa so ada yang macam streamer yang menggunakan banyak dia punya taping speaker ataupun taping info dekat dia punya desktop. Okay, so macam sama juga kalau kita tengok live seperti yang kita tengok dekat sekarang ini di sosial kan. Ada yang live menggunakan platform untuk webinar, ada platform untuk seminar, ada platform untuk kelas. So kita tengok pada kreativiti teknikal ataupun user yang untuk live tu, streamer yang live tu, kita nak tengok macam mana dan cara dia untuk untuk mengaktifkan, untuk menarik tarikan kepada orang tengok kita punya live tu macam mana. Okey, tanpa melengahkan masa, saya just bagi tahu macam mana kita nak stream to another platform. So sekarang ni kita gunakan platform yang pertama lah. Platform yang pertama kita adalah OBS. Okey. Pergi ke setting, macam mana Dr. Haris tadi, kita ada 2 function. Satu pergi kat file, setting, ataupun kita boleh pergi dekat bawah ni, kotak bawah belah kanan, kita akan ada satu lagi setting. Dan ini adalah function yang sama. Okay, untuk streamer, kalau macam Dr. Haris kita tadi, kita ada satu display sahaja. Tapi kalau kita nak stream, untuk main transition yang macam Dr. Haris tunjukkan tadi, kita ada studio mode. Okay, bila tekan studio mode, kita ada preview dan program. Okay, preview ni adalah interface ataupun permukaan yang ada dekat kita untuk sebelum live. Dan program adalah dia punya permukaan yang sedang berlangsung lah. Kalau kita tengah live stream sebenarnya kita tengah berlangsung. Okey. Sebagai contoh saya masukkan satu gambar lah. Okay, saya masukkan gambar. Khairul, saya tolong tulis dekat chat lah. Apa yang Khairul cakap kan, saya tolong tulis kat chat supaya kalau ada yang mungkin tak dapat follow tu, dia boleh baca kat chat kan. Jangan terkejut pula. Jangan terkejut pula. Okey. Boleh. Teruskan. Okey.
masukkan satu gambar. Okay, sebagai kita satu gambar ni. Okey, yang mana kita nampak gambar ni adalah sebelum dilangsung. Okey. Yang ini adalah yang berlangsung. Mana kita sekarang anda kata kita dah start stream dan kita akan nampak kosong lagi. User penonton akan nampak kosong. Dan seterusnya bila kita nak bagi user nampak apa yang kita dah langsungkan, kita just klik the transition page. Page ni pula kita boleh macam doktor cakap tadi, kita boleh pilih macam mana kita nak ambil fade, slide, swipe, cuma white atau kita preference lah. So macam saya lebih prefer dan menggunakan fade untuk setiap live sebab fade ni dia nampak transition yang smooth daripada swipe. So kalau kita tengok pada event dia depends pada event lah. So macam mana kita cakap tadi, depends pada kreativiti kita. So kalau kreativiti kita lebih kepada kanak-kanak ataupun lebih kepada aktiviti sport, kita boleh menggunakan swipe. Because swipe adalah dia transition yang agak laju bisa daripada fade. Kalau macam fade kita boleh pilih fade. Okay, fade kita boleh pilih duration. By duration kita boleh tengok duration kita per millisecond. So macam standard normal saya akan pakai 800 lah ataupun 500. So kebanyakan saya akan pakai 500 lah, 500 fading lah. 500 fade ni dia punya keadaan tu tak ada terlalu laju. Contoh saya akan masuk satu lagi gambar. Saya masuk satu lagi gambar untuk di-fade-kan. Okey. Sekarang ni yang sedang berlangsung adalah gambar yang ini. Yang masih dia ada program yang masih dalam preview adalah gambar yang ini. Okey. Bila kita tutup gambar yang sedang berlangsung, contohlah kalau macam kata gambar yang video sedang berlangsung adalah yang ini, dan kita nak tukarkan dia punya slide, kita just klik itu fade dan dia akan pergi begitu. Okey. So ini antara saya beberapa tambahan lah untuk kita nak pergi kepada live. Okey. Terusnya macam saya cakap tadi, kita akan set up untuk ke another platform yang kita nak live kan. Okay, sebagai contoh sekarang saya ambil Khairul, sekejap. Boleh tunjuk lagi sekali tak macam mana dari preview nak masuk ke program gambar? Oh, okay. Alright. Takut ada yang terlepas kan. Okay, lagi sekali. Okay. Tak apa, kita slow-slow lah. Slow-slow. Okay. Saya takut tak dengar je ni. Boleh, cuma bunyi macam jauh sikit lah, tapi boleh dengar kan. Okay. Alright. Okay, sekarang ni ini adalah preview dan ini adalah program. Preview adalah interface di mana kita belum live, dan program adalah interface di mana kita sedang berlangsung dan sedang live lah, sedang berlangsung. So kalau macam saya lebih menggunakan source daripada scene. Macam doktor buat tadi juga lah. Jadi sama macam Dr. Haris terangkan tadi, source dan scene. So saya akan lebih menggunakan source. So dekat source ni macam Dr. Haris juga cakap tadi, kita akan susun untuk mana kategori yang kita nak perlukan ke atas dan mana kategori yang kita perlukan ke bawah. Sebab biasanya video akan duduk di belakang dan sekali taping speaker akan duduk di depan. Bila speaker ke depan, contoh kalau macam sekarang ni, ini contohlah, saya akan bagi contoh, ini adalah satu video yang kita perlukan spek kat depan dan setting kat depan. So macam inilah kedudukan dia. Ini dua ni adalah speaker, saya tukar dia nama adalah speaker, yang ini satu ni adalah video, adalah Google, contohlah kita pada Zoom lah. Zoom. Okay, Zoom akan duduk di belakang dan speaker akan duduk di depan. So, kalau macam kita nak speaker ni, kita contoh macam kata
logo ataupun beberapa ataupun information yang kita perlukan lah untuk nak menunjukkan yang live kita ni adalah untuk apa. Ni segala macam dia punya betul title lah. Title video tu lah, title live tu untuk apa. Okay. Sekarang saya akan tutup dulu yang kita punya speaker dan kita akan live dulu kita punya Google. Kita akan klik to feed dan dia akan pergi kepada live directly. Okay. Terusnya, bila live sudah berlangsung, kita nak bagi tahu yang orang speaker tu program tu adalah untuk apa. Dan kita masukkan speaker untuk kata ruang menunggu sebelum kita livekan dia. Okay, bila masuk itu kita akan nampak lah. Okay, masa sekarang ni, speaker ni tak ada kat sini, sebab ini adalah tengah live. Dan kita nak masukkan speaker baru, kita akan masukkan information baru ke dalam live. Kita klik to unhide dia dari preview punya program dan kita akan pergi ke live. Kita akan tekan fit to live dan dia akan keluar kat sini lah. So, itu perbezaan dia kat mana kita nak standby dan kita nak live. Kalau standby, kita akan keluarkanlah macam-macam kita kat sini dan kita akan pilih. Okey. Bagi contoh saya akan tunjuk dekat semua. Saya akan masukkan satu display yang mudah untuk difaham. Terus saya akan masukkan. Okey, sebelum tu saya nak tambah sikit apa yang Dr. Haris cakap tadi. Kita ada display capture dengan Windows capture. So Windows capture ni apa yang ada dekat kita punya browser ataupun kita punya desktop sekarang, kita boleh paparkan untuk individual. Okey, sebagai contoh video capture saya akan play sini zoom. Okey, bila play zoom, saya akan keluar. Okey, kita ada beberapa Windows yang ada yang daripada saya punya PC sekarang. Okey, antaranya meeting control. Chat yang sekarang saya tengah asingkan daripada desktop. Dan saya pun sama juga macam Dr. Haris, saya menggunakan dua monitor untuk mudah nampak lah. First, kita akan nampak pada itu. Ini display picture lah. Okay. Dia tak keluar dia punya zoom. Seperti contoh lah, ini chat yang saya asingkan daripada ni lah. Okay. So ini saya punya Zoom punya display lah. Okay. So ini yang mana kita nak live kan, mana kita nak nampakkan dia punya pergerakan sebelum live. Segala macam saya kata. Sekarang saya akan buka satu platform. Yang sedang berlangsung. Okay. So ini antara contoh yang sedang berlangsung dan kita perlu tambah dan top upkan beberapa image.
Logo. Tambah logo ni kan, image logo. Tanpa background lah ni. Dah buat background kan. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu untuk gambar-gambar yang kita nak buat, setiap format yang kita nak gunakan untuk live, kita perlukan format PNG. Kita ada dua format gambar iaitu format JPG dan PNG. JPG adalah file format daripada original picture dan PNG adalah file format untuk editing. So, seperti mana yang kita semua nampak, yang adalah 1, 2, 3 logo ni adalah format file dia adalah PNG. Tetapi yang isi nombor 1 yang ada background putih adalah file format dia JPG. Okey, so itulah perbezaan untuk kita nampakkan seperti mana yang tuan-tuan dan perempuan pernah nampak sebelum ni dekat mana-mana live. Ada logo dekat atas, dekat top, ada logo dekat bawah. So inilah dia punya function dia, inilah fungsi-fungsi dia lah. Okay. So bila kita dah complete, kita rasa dah sesuai untuk kita live kan kita punya event ataupun program pada hari yang nak dilangsungkan tu, kita just klik to feed dan dia akan terus live kan kepada Facebook ataupun YouTube tuan-tuan dan perempuan. Okey, sekiranya ada berlaku perubahan dalam kedudukan ataupun tempat, tuan-tuan dan perempuan boleh ubah. Tuan-tuan boleh ubah yang ini. Ini boleh ubah ke bawah dulu ataupun tambah lagi gambar. Tambah lagi gambar. Contohnya okey. Contoh nak letak yang ini sebagai tambahan dalam contoh punya video untuk live nanti kan. Yang ini letak paling atas, letak paling bawah. Letak paling bawah, yang ini letak paling atas. Awan nano. Mana dapat gambar awan nano tu? Ini semua edit sendiri. Okey, so sekarang kita nak live kan dengan keadaan macam ni. Okay, sekarang ni yang sedang berlangsung adalah yang ini. So kita nak buat penambahan, kita just edit dulu dan seterusnya baru kita feed untuk kita live kan. Supaya nanti tak ada percanggahan ataupun tak ada nampak ada konflik teknikal sedang menukar cerita dekat dalam live tu. So kita nak nampakkan cantik, bila kita dah edit dulu kat sini dan baru kita feed. Baru dia akan nampak perubahan. Okey. So itu antara beberapa sedikit tambahan yang saya nak tambah daripada Dr. Haris punya penjelasan tadi lah. Okey, Khairul kejap. Kita bagi masa untuk peserta buat dalam 5 minit. Takut dia orang lupa kan. Boleh try. Okey, tekan studio tu, dia ada keluar 2 skrin di kiri kanan. Lepas tu macam biasa tambah source dekat nanti dia keluar kat sebelah kiri kan. Ya, betul. Sebelah kiri, lepas tu pilih transition lah, tekan transition tu pilih transition. Betul tak? Ya, betul. Lepas tu tekan pula. Lepas tu nanti pilih yang fade tu baru dia keluar ke kanan kan. Okay, so try saya share yang timer ni lah 5 minit. Boleh cuba, tuan-tuan perempuan cuba dulu. Okay, cuba buat sendiri dekat monitor sendirilah. Dekat OBS sendiri sebelum kita sambung kepada yang next. Takut nanti kalau tak buat nanti tak ingat. Terus buat je dalam 5 minit ni. Okay. Apa tengah buat rumah tu? Ada tengah bertukang ke? Macam background tadi, Khairul ambil je background mana-mana yang cantik-cantik lah.
background tu depends pada kita, tengok pada macam kalau macam kita nak live, kita tengok satu, first kita kena ambil tema program. Yang seterusnya kita nak tahu dia punya konsep program. Tema program contoh macam program tu dia lebih kepada keceriaan. Kita perlukan yang warna-warna yang ceria. So kita perlukan background yang ceria. So kita tengok apa, pengguna OBS pun kena ada kreativiti tersendiri untuk kita olahkan supaya orang nampak dekat mana kita punya keceriaan dan kita punya kemahiran. So sebab OBS ni bagi saya satu benda yang mudah dan mudah difahami lah. Satu yang paling utama sekali sebab dia free. Itu yang semua kita mahukan kan, sebab dia free. Seterusnya dia lebih mudah difahami dan dia lebih clear lah. Bahasa senang dan sepanjang kata yang user friendly untuk semua orang lah, tak kira pangkat umur, daripada kanak-kanak sampai ke dewasa pun semua boleh guna. Kepada yang ada beberapa ada soalan, boleh through on chat. Kalau tak berapa nak dengar, Dr. Haris boleh tengokkan kat chat tu. Okay, ada lagi 2 minit tu, boleh try explore, try bagi gerak masuk kiri kanan kan, tekan studio tu sebelum kita pergi next part. Saya pakai phone. Sorry, tadi saya sudah miss up itu. Hanya tunjuk itu Zoom message atau orang saja. Itu macam mana buat lah? Ya, untuk orang saja masuk macam mana tu? Maksudnya saya Zoom, saya ada semua komen ke, screen ke dengan orang. Saya hanya nak tahu macam mana hanya tunjuk orang sahaja. Tunjuk orang saja. Tunjuk orang saja. Contoh macam sekarang ni kita nak tunjuk yang ini sahaja kan. Kita nak tunjuk yang face kepada gambar kita punya setting ni. Kita just click to Screen belum tukar lagi kan? Okay. kalau kita ada lagi 40 saat. Okay, tak apa. Bagi jalan dulu 40 saat ni. Nanti lepas ni kita tunjuk. Okay. Ni untuk thank you. Okay. Okey, boleh kita teruskan? Okay, boleh. Okey, sekarang saya tengah share slide dia. Belum.
kena reshare balik sebab tadi mungkin sebab saya potong Okay, tak potong nampak. kat corner. Okey, yang nampak. Saya dah lama tak terjun ni sebenarnya. Okay. Seperti mana tadi, siapa yang tanya tadi tu? Chong. Chong okay. Cicong tanya. Okey, kalau macam saya nak tutupkan kita lah sekarang ni kita nak hanya nak pakai ke gambar orang sahaja. So kita pergi ke gambar yang sekarang ni. Okay, kita tekan alternate dan kita crop dia terus pergi ke gambar orang tu tanpa menunjukkan setting. Macam ni, kita just boleh gunakan dia ke mana saja kita nak pergi lah. Ikut dia punya resolution dia lah. Okay, sebagai contoh macam ni lah. Sebagai contoh macam ni. Okay. Yang lain tu kita akan tutup. Yang ini kita akan masukkan gambar-gambar lain. Kita akan through kepada video-video ataupun animasi-animasi lain lah yang kita paparkan kalau kita nak hide beberapa tempat lah. So face yang kita dapat daripada sini adalah contoh kalau macam kita kata display capture. Display capture apa yang berlaku dalam picture kita adalah 100% dah ambil. Hanya kita lah untuk mengadjust. Kita akan sunting dia menjadi resolusi mana yang kita nak. Kat mana part yang kita nak. Kalau kita nak gambar sahaja, kita akan crop ke gambar sahaja. Kita tekan alternate dan kita boleh adjustkan dia. Akan dia tarik dekat tadi lah. Kita just cropkan dia. Pilih ke mana yang mana kita nak. Dan kita boleh khaskan dia untuk asing. Okay. So macam ni tadi. Okay. So macam ni. Terus fit dan kita akan ada baru. Okay, sampai sini boleh faham ya semua? Okay, thank you Chong. Okay, seterusnya bila kita dah ready to live, kita klik di setting ya. Okay, macam anda tadi kita klik di setting. Okay, sebelum tu sekiranya kita adalah streamer dan kita perlukan bercakap, kita boleh buka mic dan buka audio. Dan sekiranya kita adalah teknikal untuk menjalankan siaran langsung dan kita tak bercakap, kita boleh tutupkan silent. Kita akan mute-kan kita punya mic audio ni lah, mic AUX ni, supaya nanti suara kita tak termasuk dalam live. So sekiranya tuan-tuan dan perempuan adalah streamer dan perempuan sendiri yang akan cakap dan tuan boleh buka sini lah. Okay. Itulah. Biasanya AUX ni kalau kita as technical program, kita akan tutup lah. Macam saya akan tutup untuk suara saya tak masuk dalam live tadi. Dalam kita sekarang ni kita tak nampak kita suara kita ada. Tapi dalam live nanti dia akan baca daripada user yang menggunakan live tu. User yang menggunakan OBS tu. Terus sekiranya kita buka dan dalam live nanti akan keluar suara kita walaupun kita bercakap. Okay, seterusnya kita pergi ke setting. Yang ditunggu-tunggu untuk stream. Yang sekarang ni nampak OBS ke nampak Niha? OBS ni. OBS. Okay, takut saya nampak yang YouTube je. Okay, OBS. Sekarang ni kita macam general, macam kita cakap tadi lah, yang mana kita perlukan feed dan kita perlu unfeed. Okay, stream adalah kita punya platform untuk kita linkkan dengan kita punya apps ataupun rangkaian lain. Output adalah kita punya streaming setting. Streaming setting output kita lebih kepada ambil simple. Dan yang mana menggunakan PC yang agak low spec ataupun kekurangan performance untuk launch lebih tinggi, dia kalau ikutkan specification untuk OBS ni sebenarnya tak besar pun tak apa. IT minimum pun boleh. RAM dalam 4GB pun dah cukup. Tetapi kita
kita kena tengok macam mana penggunaan data kita. Sebab OBS ni dia banyak menggunakan data lebih daripada menggunakan rangkaian. Kita menggunakan performance. So macam kita apa yang buka dekat PC kita adalah itulah yang akan dipancarkan. Sekiranya kita punya data kekurangan, dia akan jadi lag ataupun dia akan jadi kabur. So seperti macam mana kita tengok dekat YouTube tiba-tiba ada lag, itu biasanya penggunaan data. Kalau macam ni untuk streamer, kalau tak PC kita nampak okey, tapi yang live akan jadi kabur. Kebiasaannya adalah data internet yang kita gunakan. Okey, streaming video vibrate ni kita ada kbps ni, saya tak pasti nama panjang dia apa, tapi dia punya kilobyte per speed, di mana dia pakai 25 kilobyte per speed. Maknanya kelajuan kita punya resolusi tu, kalau macam kita pakai resolution yang agak tinggi, kilobyte dia kena tinggi lah. So macam saya lebih prefer di antara 2000 ke 3000. So kalau 2000 senang di pertengahan, better lah. So kalau kita tak nak menggunakan prosesor yang tinggi, kalau macam the first installation dekat encoder ni, kita ada dua, sama ada software ataupun hardware. So kalau yang macam saya dah hide to hardware, dia hanya keluar software. So kalau yang mana tuan-tuan perempuan klik dekat output, dekat encoder ada hardware, tuan-tuan perempuan boleh pilih hardware untuk yang mana PC bawah daripada i5. So kalau i3 yang ke bawah, tuan-tuan perempuan boleh pakai encoder ni pada hardware. Sebabkan hardware ni, software dan hardware ni adalah penentu kita punya CPU dan 30 fps ni. CPU ni adalah percentage yang kita gunakan masa kita live. So sekiranya dia mencecah 3 dan ke atas, bermakna kita punya performance dah mula lemah untuk menggunakan live streaming. Okay, ini just beberapa cerita. Macam ni normal lah, macam tadi 30 kereta. Okay. Seterusnya untuk stream, kita ada beberapa platform yang memang OBS dah gabungkan dengan beberapa platform. Antaranya kita ada YouTube, Facebook, Restream dan Twitter. Restream ni kalau macam kita pakai game punya platform lah. Bila game punya platform, kita ada Restream. Restream ni kalau dia perlukan hotkey. Hotkey dah silap saya lah. So saya akan lebih kepada Facebook dan YouTube. First is saya akan tunjukkan macam mana nak stream to Facebook. Okay, Facebook Live. Server as default lah. Stream key. Kat mana kita nak jumpa stream key? Okay. Stream key kita cari dekat sini. Okay, kita nampak Facebook ni? Kita nampak Facebook ada tak? Saya share Facebook sekarang kan? Ada? Ada. Okay. Saya pun tengah ikut sambil-sambil khusyuk tak tahu. Oh iya ke? Tak apa teruskan. Tengah shock try kan. Sebab saya tak nampak apa yang saya share sekarang ni. Depan saya. Ya. Okay. Nampak. Kita pergi kat Facebook, kita pergi ke live video. Live video kita ada dua lah. Dua punya pilihan. Sama ada kita create a live video event ataupun dua live. Create live video event maknanya kita perlu kita nak buat live ni untuk masa yang akan datang. Mana kita akan bagi tahu dekat user yang kita akan live beberapa lama lagi. Kita macam around setengah jam lagi, 1 jam lagi kita nak live. So kalau kita nak directly live, kita klik go live now. Okay. So sekarang dia akan pergi ke satu pop-up baru di mana kita adalah Twitter live lah, Twitter.
streaming filter kita lah. So kita ada source yang kita perlukan. Kalau kita direct live daripada webcam kita ataupun daripada PC kita klik tu webcam atau kita kalau kita pakai OBS kita pergi streaming software lah. Yes, ini adalah streaming fee yang kita perlukan tadi yang macam saya cakap dekat streaming fee tadi kan. Okay, so dia akan bagi streaming fee ni adalah pada dia punya connection atau connection dia antara Facebook dengan OBS. Jadi kita klik copy. Sebelum tu, yang ini kita kena isi. Wajib isi untuk every title lah. Title kena kita pakai test. Dan description pun kita ambil test. Live. Okay. So sekiranya tuan-tuan dan perempuan adalah admin kepada page, tuan-tuan boleh post to page yang ini ataupun admin kepada group, perempuan boleh pilih post in group. So nanti dekat group akan keluar nama kita as a publisher lah. Kalau page on timeline maknanya kita punya pergi ke Facebook kita sendiri. Okay, kalau contoh saya tak ada. Okay, saya pergi ke timeline sajalah. Okay. Seterusnya, bila kita dah siap, kita dah dapat stream key dan copy. Okay, kita pergi balik kepada OBS. Okay, di OBS. Okay, nampak semua OBS ni ya? Okay, nampak. Okay, sebelum tu ada yang minta ulang balik. Ulang balik macam nak dapat